Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi pada malam ni. InsyaAllah menyambung kelas pengajian kita yang kita mulakan, iaitu tentang akidah ahli sunnah berdasar manhaj salaf. Yang sebenarnya memang pengarang buku kita, Dr. Profesor Basri Ibrahim, dia ada kitab lain yang kita akidah Islam berdasar manhaj Asy'ariyah. Dia ada karang. Yang ini manhaj salaf. Baik. Dari akhir kita bincang itu, kita sebut berkenaan dengan kewajipan belajar ilmu tauhid ni, yang kita kata dia ada fardu ain dan fardu kifayah lah. Pada sudut asal dia ada fardu ain dan fardu kifayah, dan cuma waktu ujung kita bincang bab fardu ain tu, kita katakan berkenaan dengan taklif yang disebutkan. Tapi macam saya sebutkan lah tu, taklif untuk membolehkan seorang dikenai taklif tauhid ada 4 syarat, itu berakal, baligh, siap panca indera pendengaran penglihatan sampai seruan. So sebenarnya yang penglihatan dan pendengaran tu ada sudut yang tu dia ada ni sikit. So hari tu kan saya kata berkenaan dengan para ulama zaman dahulu letakkan siapa pekak terangkat taklif. Tapi kita dapati zaman sekarang mencarut pun I love you boleh faham kan. Jadi taklif tu ada berlaku. Pada kita yang sempurna kena belajar bahasa isyarat untuk ajar orang. Tak nak kena buat. Tak buat, tak ada orang buat, maka semua berdosa. Semua berdosa. So dah boleh sampai ajaran sesat, boleh sampai pada orang. Macam yang yang Rebecca tu kan, dia kata dia mula tergerak untuk belajar ataupun berdakwah sebab banyak kawan-kawan dia ikut Kristian. Sebab dia kata dekat gereja ada jurubahasa isyarat yang mengajarkan, sampai akhirnya kawan-kawan dia muslimah ikut jadi Kristian. So dia berusaha kan, sampaikan dia pekak. Bila orang pekak, dia pasti bisu, dia tak boleh cakap, tak dengar langsung. Dia bukan lemah pendengaran tu boleh pakai lagi alat untuk tambah. Yang ni tak ada langsung pendengaran. So dia tunjukkan dalam keadaan dia pekak dan bisu tu, dengan bahasa isyarat dia boleh masukkan Islam sampai 9 orang. Itu yang kita kata pengacara tu nangis. Dia kata kita tak buat apa pun. Dia yang pekak macam ni boleh buat kerja. Baik. Soal kuliah benda tu dia dibahaskan lah berkenaan dengan tajuk taklif ni. Kalau ikut balik berakal. Cuma masalah pendengaran penglihatan ni dia akan ada sudut perbahasan. Sebab orang buta boleh belajar dengan mendengar. Syekh bin Baz rahimahullah, dia buta sejak 16 tahun umur. Sampai dah tua pun tuan-tuan tahu dia jadi mufti dalam keadaan buta. Dibaca pada di kitab. Dia beramai macam saya sebutkan dekat Yaman pun hufaz qurra Syekh Qurra Yaman buta. Timbalan dia buta. Timbalan kedua dia lagi buta. 3 buta. Jadi hufaz Al-Quran, dia menjadi syekh kepada hufaz penghafal Quran di Yaman. So jadi tak nak benda tersebut, memang orang buta memang kena diajarkan. Orang yang pekak tadi dengan bahasa isyarat tadi sebenarnya boleh. Cuma bagi kita yang mempunyai kebolehan ataupun cukup anggota, kena berusaha untuk sampai pada mereka tajuk tersebut. Okey, baik malam ni kita sambung kelebihan ilmu tauhid. Ilmu tauhid merupakan ilmu yang paling mulia dari segi persoalan dan ilmu yang dibahaskan. Kenapa paling mulia? Sebab persoalannya menyentuh tentang Tuhan sekalian alam, seluruh makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan masa hadapan manusia baik ke neraka maupun ke syurga. Balik pertama pada tentang Allah Ta'ala, kemudian manusia pilihan Allah Ta'ala itu para rasul dan risalah mereka, kemudian masa depan kita ke mana, syurga atau neraka. Merealisasikan tauhid merupakan amalan paling mulia serta secara mutlak. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
imanu billahi wa rasuluhu. Bila ditanya pada Rasulullah SAW, ayul amali afdal, manakah amalan paling afdal, kan, maka Nabi kata imanu billah wa rasuluhu, beriman dengan Allah dengan Rasulnya. Ia merupakan persoalan dakwah keseluruhan ke semua para rasul. Menurut Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, kesemua para rasul menyeru ke arah yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau kami sembah, hanya engkau kami minta pertolongan. Nah, ini semua dakwah para rasul dan para anbiya. So itulah tauhid sebenarnya, mengesahkan Allah Taala dalam masalah ketuhanan, pengabdian diri, dan mengesahkan Allah Taala dan minta pertolongan. Okay, tak ada yang lain diminta kecuali Allah Taala. Kesemua para nabi menyeru ke arah tauhid dan mengikhlaskan ibadah kepadanya dari awal sehingga akhir. Firman Allah Taala dalam Quran dalam surah Al-A'raf ayat 59, Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Demi sungguh kami telah utuskan Nuh kepada kaumnya. Faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Maka baginda berkata, wahai kaumku, sembahlah kalian akan Allah. Tiada untuk kalian sebarang ilah, sebarang sembahan yang lain disembah selainnya. Inna akhafu alaikum adzab yaumin azim. Sesungguhnya aku bimbang ke atas kalian azab hari yang amat besar, iaitu kiamat. Allah Ta'ala mengutuskan para rasul dan juga menurunkan kita untuk menegakkan tauhid dalam kalangan para hamba. Firman Allah Ta'ala dalam Quran dalam surah An-Nahl ayat 36, Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Maksudnya kami telah utuskan pada setiap umat seorang rasul. Tugas rasul tersebut adalah menyuruh manusia ani'budullah, bahawa hendaklah kalian menyembah akan Allah. Wajtanibut taghuta, dan jauhilah kalian akan sembahan-sembahan selain Allah Ta'ala. Apa-apa sembahan selain Allah Ta'ala dipanggil taghut. Okay? Faminhum man hadallah, maka ada di kalangan mereka diberi hidayah oleh Allah. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, dan ada di kalangan mereka yang layak ke atasnya kesesatan. Fasiru fil ardi, maka berjalan kamu di muka bumi. Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, maka lihatlah bagaimana penamat atau pengakhiran kaum yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala juga rasulnya. Lihatlah bangsa-bangsa musnah. Kita tengok tamadun kan, macam kita kata pergi ke Kedah, Candi Lembah Bujang tu, yang dia kata dekat ada relau besi, tempat pemeriksaan besi Kedah. Mungkin kerana ni kot ada orang kata tu Nabi dah guna jerai. Tak, tapi realiti ni tamadun tu lama. Hatta tamadun tu sebelum Nabi Isa AS. Tamadun lama, tua, Kedah tua, memang ada tamadun yang besar. Pakai tamadun tadi bangunan batu bukan kayu. Tak macam kalau kita pergi dekat Aztec Maya dekat Peru, dia punya bangunan tu batu, piramid tu batu. Orang keliling tu tak rumah daripada kayu buluh je. Pergi ke Indonesia dekat apa candi Borobudur kan, dia dekat Bali tu, orang keliling tu tak ada rumah macam tu, tapi bangunan batu. Macam dia orang ada tamadun yang sedemikian. Pergi dekat Angkor Wat dekat Kemboja pun sama juga. Di bandar mana pergi bangsa tersebut? Kalau ikut pada advancement yang diorang ada, bangunan dah batu ketika tu, dengan cara hidup mereka, pasti mereka lebih advance daripada orang tempatan ketika itu. Tapi mereka tak kekal. Ya, Allah tengok macam mana Allah Ta'ala musnahkan orang-orang yang mendustakan akan para rasul alaihimussalatu wassalam. Itu penting untuk kita perhatikan. Banyak orang tengok je tempat-tempat kaum musnah, tapi tak ambil iktibar. Maka kalau ikutkan, bila dah flourish, dah kembang mekar, tiba-tiba hilang. Sebab apa? Dan itu tak mustahil berjadi pada kita pula. Baik. Dari segi ilmu yang dibahaskan dalam tauhid pula, itu kalau tentang tajuk kan, ilmu yang dibahaskan dalam tauhid pula melibatkan kehendak Allah yang membentuk syarak yang didukung dengan wahyu dan kalamnya. Mana apa yang kita bincangkan sebenarnya melibatkan apa bentuk syarak. Dia bukan benda yang logik, tak. Dia didukung oleh wahyu dan kalam Allah Ta'ala yang mengumpulkan segala akidah yang benar, seperti hukum hakam berkaitan dengan beriman dengan Allah, para malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhirat dan hari kebangkitan semula selepas dan hari kebangkitan selepas kematian. Itu benda yang kita dibahaskan dalam tajuk ilmu tauhid. Sangat penting, dan sandaran dia adalah wahyu, bukan logik akal. Mesti berdasar pada nas. Tauhid juga merupakan pembukaan Al-Quran Al-Azim
Dan penutupnya firman Allah Ta'ala dalam Quran dalam surah Al-Fatihah ayat pertama. Allah katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali puji milik Allah, pentadbir sekalian alam. Dan di dalam bacaan ni ikut turutan bacaan Quran. Kalau ikut penurunan Al-Quran pun masih juga tajuk yang sama. Kalau kita tajuk Quran yang sama, pertama turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, pun sama juga merujuk kepada Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang menciptakan. Bila dia menciptakan, maka dia yang layak disembah, tak ada yang lain layak disembah. Penamat dia, kalau ni kata kita ambil ayat satu pendapat, ayat 281 Al-Baqarah, wattaqu yaman turja'una fihi ila Allah, takutlah kamu hari yang kamu akan kembali kepada Allah. Pun perbincangan dengan tauhid juga. Kali itu kalau ikut turutan penurunan. Kalau ikut turutan bacaan, ini bagaimana ada orang bila dia pening kepala, dia kata ustaz, Quran turun ikut bersepah-sepah kan, tapi kita baca kenapa macam ni? Inilah bacaan yang dibaca oleh Nabi SAW berdasar pada riwayat yang paling kuat, apa yang didengar oleh Zaid bin Thabit, pembacaan terakhir Nabi dengan Jibril. Susunan kita baca ni adalah susunan tersebut. Okey, ini ingat tu. Baik. Sebenarnya firman Allah Ta'ala, qul a'udzu birabbin nas. Katakan Muhammad, aku berlindung dengan Allah, dengan Tuhan sekalian manusia. Okey. Baik. Kelebihan ilmu tauhid dari segi keperluan ialah Allah SWT sendiri. Allah SWT memerintahkan setiap orang mukallaf supaya mempelajarinya. Dia sendiri memuji ahli tauhid dan orang yang bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan tauhid, dan menjanjikan balasan yang besar kepada mereka. Firman Allah Ta'ala dalam Quran dalam surah Muhammad ayat ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah, tahulah ini dengan ilmu bahawa Tuhan bukan Allah, wastaghfir li dzambika, minta ampunlah untuk dosamu, walil mu'minina wal mu'minat, dan untuk lelaki beriman dan wanita yang beriman, itu dengan tauhid. Wallahu ya'lamu taqallabakum wa mathwaakum, Allah Ta'ala tahu akan tempat bolak-balik kamu dan juga tempat tetap kamu. Itu Allah Ta'ala berfirmankan tentang janji daripada ahli tauhid yang akan diberikan keampunan, bahkan diberikan tempat yang selamat di Allah Ta'ala di hari akhirat nanti. Dan dalam firman Allah Ta'ala Surah Al-Bayyinah ayat ke-5, wa ma umiru, Allah Ta'ala bincangkan berkenaan tajuk ahli kitab yang mereka mengadakan macam-macam benda yang tak diajarkan oleh para anbiya, tapi mereka buat juga. Maka Allah Ta'ala kata, wa ma umiru, tidak mereka diperintahkan illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali untuk mereka menyembah Allah tulus kepadanya dalam beragama, hunafa, tidak menyekutukan Allah Ta'ala, wa yuqimus salata wa yutuz zakata, mereka menunaikan salat dan mereka memberikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus, agama yang benar. Okey, itu tajuk dia. So tajuk ilmu tauhid ni adalah benda penting, sangat penting tentang Allah Ta'ala sendiri dan tentang apa yang berkaitan dengan Allah Ta'ala punya perintah kepada kita. Baik, pembawa ilmu tauhid. Okey, pembawa ilmu tauhid adalah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Generasi awal umat Islam tidak berhajat kepada mengarang ilmu syarak, tak perlu, ya. Mereka menerima wahyu yang disampaikan kepada mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab segala syubhat dan persoalan dikemukakan oleh para sahabat dan juga musuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Semua benda kekeliruan Nabi akan jawab. Ini pada asalnya memang tak ada bertulis pun. Cuma tulisan ini sebenarnya dia sebagai jagaan untuk orang-orang yang datang kemudian. Maka kalau dikata kita lihat, sebenarnya pada orang Arab memang tak ada penulisan ni sebagai benda yang biasa. Benda jarang sangat. Sangat jarang pada orang Arab tulisan. Kalau bukan kerana Islam, orang Arab tak ambil hirau dengan tulisan. Kalau bukan kerana Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Alaq tu kan, alamal insana alam bil qalam alamal insana ma lam ya'lam. Kalau bukan kerana firman Allah Ta'ala tu, mungkin diabaikan masalah penulisan. Tapi Nabi sendiri SAW kan memang suruh para sahabat Nabi, para sahabat baginda, selain daripada masalah, memang ada membincangkan. Dia tu, Ustaz, Quran bertulis, tapi hadis Nabi tak bagi tulis. Nabi larang tulis, tapi Nabi tak kata jangan hafal. Ada orang kata, dia kata, Ustaz, malah Nabi kata la taktubu anni, yang kamu tulis daripadaku, wa man kataba anni ghairal Quran falyamhu, masih bertulis dariku selain Quran, padamkan ia. Nabi kata. Sebenarnya para ulama baca tajuk ni, dia kata maksud dia para sahabat Nabi sentiasa menulis apa yang Nabi sabdakan. Bahkan Quran Nabi bacakan. So Nabi kata jangan tulis daripadaku. Sebab tulis selain Quran maka padamkan ia. Betul?
Nabi larang. Tetapi Nabi suruh mereka hafal. Bila Nabi kata, dalam hadis yang mutawatir, Nabi kata, nadarallahu mura'an, SWT bahagikan seorang yang sami'a minna syai'a, dengan kami satu perkara, fawa'aha, ditumpukan pendengaran dia, fahafidhaha, dihafal, fa'addaha kama sami'aha, lalu disampaikan balik macam dia dengar. Ini adalah galakan untuk menghafal kata-kata baginda SAW dan sampaikan sebiji macam ni kita dengar. Ini benda yang kadang-kadang kita banyak ni. Ni ada kumpulan sesat. Dia kata kalau tak boleh dengar qasidah, janganlah dengar hadis. Ada Muhammad sesat tu. NAR nama dia. NAR lah, NAR. Okey. Dia waktu ada dialog saya dengan dia timbulkan tajuk ni. Dia kata, bila dia kata kalau tak boleh dengar qasidah, hadis pun tak boleh dengar. Saya kata dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, saya baca hadis tadi, hadis mutawatir kot. Dia diam. Siapa-siapa belajar ilmu jarh wa ta'dil, ilmu untuk kita buat pertuduhan pada ulama hadis ni dia tak boleh pakai, atau kita terima orang ni, anda mesti belajar hadis ni. Ini antara hadis yang awal dibahaskan berkenaan dengan tajuk perbincangan tentang penghafalan hadis. Memang kena belajar hadis ni selain daripada ayat Quran lah. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu kan. Selain ayat tu, hadis ni kena tahu. Hadis ni mutawatir. Saya kata hadis mutawatir. Dia diam. Dia tak tahu. Saya macam tak tahu. Mula kita nak marah. Hadis ni adalah dalil berkenaan dengan Nabi suruh, betul, pasal orang yang Al-Quraniyun, dia kata dah tak boleh kan tulis selain daripada Quran. Jadi hadis tak boleh pakai, dia kata. Saya kata Nabi tak bagi tulis, tapi Nabi suruh hafal. Maka Nabi suruh fal yuballighu syahidu al-ghaib. Mana siapa yang dengar ni sampai pada orang tak dengar. Hatta ketika ucapan Nabi ketika Hajjatul Wada, sampai kepada orang tak dengar. Yang ucapan bukan Quran, tapi sampaikan. Kenapa jadi masalah pula? Tentu kadang diorang nak gunakan hadis kononnya untuk tolak hadis. Tapi masalah dalam hadis tu sendiri ada sokong hadis. Yang tak tinggalkan itu, dia baca ini. Itu masalah. Hadis yang tak saya sebut tadi, Nadarallahu mura'an tu dengan berapa lafaz, lebih 14 orang sahabat Nabi. 14 orang sahabat Nabi riwayatkan hadis tersebut. Hadis mutawatir. So kalau ada orang kata kita, ustaz, macam hadis kita nak percaya, saya kata Nabi SAW betul tak benarkan. Hatta para sahabat, Umar pernah penjarakan anak dia, Ibnu Umar, kerana banyak sampaikan hadis. Saya takut tercampur aduk Quran dengan hadis. Tapi lepas daripada selamat, Quran dah zaman Osman dah dibukukan dan sebagainya, tak ada pertelingkahan dah, maka ketika itulah baru orang sibuk refresh balik apa dia hafal daripada Nabi SAW dan dicatatkan. So pencatatan itu sebenarnya salah satu cara kita pegang ilmu tadi untuk tersimpan. Tanpa rekod tulisan, memang tak tahulah kita. Sebab itu susunan datang kemudian. Adapun mereka, para sahabat dahulu, mereka tumpu dengan apa yang depan Nabi saja. Apa Nabi cakap, mereka ingat, mereka sampaikan balik pada orang berikutnya. Ya? Nabi jawab, mereka akan dapat. Baik. Para sahabat meriwayatkan ilmu daripada Nabi SAW dan menyampaikan kepada orang selepas mereka. Sebab tadi hadis Nabi tadi, yang Nabi suruh tadi, Allah bahagiakan orang yang dengar dari kami satu perkara, sampaikan balik macam mana dia dengar, sepiji macam dia dengar. Ya? Permasalahan akidah dihafaz dalam fikiran-fikiran mereka dengan berdalilkan kitab Allah dan Rasulnya SAW. Ketika itu tak berlaku perbezaan pendapat dalam persoalan akidah. Tak ada. Banyak orang salah faham berkenaan masalah, dia kata cabang akidah ataupun dipanggil khilaf dalam akidah. So, para sahabat tak ada khilaf akidah. Tak ada khilaf berkenaan Allah Ta'ala, hari kiamat, qadar. Tak ada siapa ada khilaf. Tak ada kat situ. Macam fake. Kalau fake, betul. Dan masalah fake, cara praktis ibadat, macam wuduk ke, bab solat ke, bab jumlah ini ke, jumlah itu ke, cara duduk ke, ya. Sebab diorang tengok apa depan mata diorang. Dan kebetulan Nabi SAW amalkan benda berkenaan. Ada orang kata, dia kata Nabi kita satu, Quran satu, kenapa banyak mazhab? Saya kata pasal Nabi SAW solat depan para sahabat untuk tempoh at least kita kata dalam lebih kurang 12 tahun 13 tahun mereka, Nabi solat depan para sahabat. Lepas terima arahan solat 5 waktu. So, dalam tempoh tersebut Nabi laksanakan tangan Nabi kadang-kadang macam ni, kadang-kadang macam ni, yang ni nampak macam ni, yang ni nampak macam ni, tangan macam ni, macam ni. Siapa nampak kita kata iyalah.
Dan benda tu jadi kepelbagaian untuk kita letak tangan kita. Macam kepelbagaian masalah bacaan Quran. Yang Nabi baca Quran terima daripada Jibril satu bacaan, tapi ketika bacakan balik pada kabilah Arab, Nabi bacakan ikut kabilah tersebut. Kebetulan dia tak boleh sebut dia hair je, ha tu hair, dia berterusan dia jadi macam tu. Jazakallah khairan. Panas. Bismillah. Lucu. Bismillah. Tak lucu. Alhamdulillah. Ui, ini kesihatan. Tak mandi langsung. Masa dia orang baca tu, Nabi baca kan, masa dia tak boleh baca. Diorang susah nak ikut Nabi punya bacaan. So Nabi minta Allah Ta'ala biarkan baginda baca di atas 7 huruf atau sebutan. So Nabi baca lah. Lepas tu kita dengar punya alaihimu, alaihum, siratal ladina an'amta alaihum ghairil maghdubi alaihim. Itu saya kata macam tu lah. Lepas tempoh dia panjang. Adapun akidah tak ada macam tu. Banyak salah faham. Dia kata, okey, contoh para sahabat khilaf. Adakah Nabi nampak Allah Ta'ala pada malam tersebut atau tidak? Atas dasar lihat dengan mata, ijma', tak ada siapa kata Nabi nampak. Ibnu Abbas punya riwayat kata lihat dengan hati, tak kata lihat dengan mata. Digunakan tengok, ada khilaf. Khilaf sini dibantai sana, tempat lain. Ini paling gagal sebenarnya saya perhatikan. Dia benda dia ambil contoh kat sini untuk kembang kat sana. Ini macam kes lah. Kes orang yang pakai apa? Janganlah kamu solat kecuali di Bani Quraizah. Para sahabat faham dengan berbagai faham. So kita pun boleh faham berbagai faham. Saya kata, awak sahabat Nabi ke? Sahabat Nabi dia Arab. Dan diorang ada penjelas dari Nabi untuk betulkan mana satu pilihan diorang yang betul atau salah. Tapi diorang ni dia boleh pakai apa? Dia kata itu, kalau itu khilaf, kita pun tak apa khilaf. Happy je. Mana boleh macam tu? Awak huam tak habis lagi. Fa'il madhi tak habis hafal lagi. Macam mana nak tiba-tiba boleh apa faham dalil dengan cara yang benar? Ni realiti kena ingat sebab tu semangat. Bila dengar macam tu semangat belajar. Di kotak ni kita asyik level huam tak lepas tiba-tiba. Saya rasa ayat ni siap kau. Masalah sikit. Umat Islam kita ni tak tahulah, banyak yang over confident dengan kebolehan sendiri. Macam yang budak lah, yang kata Ibn Azhar tu kan. Saya tak sempat nulis lagi. Dan video ada, saya share video ada, tapi nampak muka saya je lah, tak muka dia tak ada. So dia bawa kamera dia belah sini, handphone dia dengan lampu ni, lampu yang geng-geng apa, TikTok tu kan. Kita dapat juga, tak pakai je. Abang kita dulu bagi, Abang Fadil Hashim Hisham, dia bagi dengan mikrofon, dia bagi dengan lampu tu. Tak reti nak pasang, tak pasang sekarang lampu tu, pakai lampu bilik rumah je. Kawan ni bawa, dia datang Al-Khadim, dia bawa lampu tu. Saya kata, sungguh budak ni, dia confident. Tapi lepas hujung tu, bila dia pas apa perbualan kami, saya tak benarkan benda video ni diedarkan, dia kata. Bila dia kata nak bagi benarkan, sebab apa? Dia tak puas hati pasal hari tu dia kena teruk. Nanti saya share. Tapi cuma saya tak tahu nak letak dekat Al-Khadim punya website apa YouTube ke, ataupun saya tak pernah upload kat tempat saya, atau bagi kat orang, suruh orang upload. Nanti saya tengok, tanya balik mesyuarat tu. Pasal benda ni kita orang pada segi Al-Khadim, sebelum saya tak ada buat perangai macam ni, bertekak dengan orang. Tapi kalau benda tadi dia datang, saya share, dia bahasa Arab pun teruk, tiba-tiba faham dalil. Ini hadis ni mu'allak ke, kita pandang muka dia. Kenal ahli hadis pun tak kenal, tiba-tiba nak bercakap. Itu realiti masalah. Banyak orang dia sangka kan bila ada khilaf, tempat lain boleh khilaf. Satu benda para sahabat, contoh macam Salman Farisi, dia tak ada, dia ada percakapan dia yang macam dia kata Nabi pergi dengan mimpi je. Itu untuk Mi'raj Nabi SAW, Isra' dan Mi'raj Nabi, dia kata dengan mimpi. Tapi problem dia yang majoriti para sahabat kata ya. Dan kita kena ingat, Salman bukan berada di Mekah ketika kejadian berlaku. So kalau dia kata dia dengar atau dia faham lain, itu dia seorang. Dan tak boleh kata khilaf tadi sebagai cara untuk kita, lain pun boleh khilaf. Kalau satu perkara ada khilaf,
lain pun berkhilaf. Sedangkan dalam akidah tidak ada khilaf. Pada zaman para sahabat tak ada percanggahan tentang akidah. Bab fiqah je, betul. Cara mandi ke, perempuan mandi junub kena buka sanggul ke, kena biarkan. Itu ada khilaf. Atau orang bangun pagi dalam keadaan junub, boleh puasa terus ke? Tak boleh. Azan subuh dia junub. Abu Hurairah kata tak boleh. Aisyah kata Nabi bangun dalam keadaan pagi dalam keadaan junub, bukan kerana mimpi. Nabi mandi, Nabi teruskan puasa. Tak ada benda pun. So khilafnya tu kita faham lah. Bab akidah mana ada khilaf. Tu masalah dia. Okay? Dia kata tak ada. Okay? Dia memang kita kata tak ada percanggahan. Permasalahan akidah dihafaz dalam fikiran mereka. Okey, ketika itu tak berlaku perbezaan pendapat dalam persoalan akidah. Bahkan mereka berkumpul di atas akidah yang sahih dan bersih. Akidah sahih, bersih daripada sebarang pencemaran. Tak ada lagi ilmu kalam, tak ada lagi falsafah, tak ada lagi faham-fahaman luar masuk. Mereka sentiasa diberikan taufik kepada kebenaran, mengatasi orang lain kerana mereka memiliki ketajaman fikiran, kefasihan lisan, keluasan ilmu dan ketakwaan yang tinggi kepada Allah Tuhan, kepada Tuhan, ya. Bahasa Arab merupakan bahasa percakapan seharian mereka. Ini saya tengok macam Gai Sinar Kalam, kat sini gagal. Dia boleh kata para sahabat pun tak faham Quran. Salah pun boleh salah faham. Biadab, kan? Confirm biadab. Dia ukur diri dia dengan sahabat. Bila sahabat salah faham, kita faham betul. Sahabat tak faham. Serius. Ni paling gagal. Tak, sebenarnya kalau kita masuk dalam geng ilmu kalam, ahli kalam kan, geng sufi, geng filosofi, memang diorang akhirnya Nabi pun dia bodoh kan. Start potong sahabat dulu. Lepas potong sahabat, nanti Nabi cakap pun salah lagi. Ujung tu Nabi pun salah, diorang je betul. Sebab berdasar pada logik, diorang je betul, Nabi pun tak betul. Jadi mula-mula buang-buang sahabat dulu. Cara paling dahsyat. Lepas tu bila kita tengok orang yang cuba untuk menolak para sahabat punya penjelasan dan sebagainya, kita boleh ragui pada iman dia. Iman rosak. Sebab once kita boleh ragu tu, dan Quran kita boleh ragu. Ini benda lah ni. Okay. Dan kita Quran kita boleh ragu realiti dia. Sebab once kita boleh doubt satu benda, kenapa tak boleh doubt 10 benda? Satu orang manusia, bukan malaikat. Dia start soalan dia akan jadi sangat bahaya, ya. Mereka para sahabat, mereka lah orang yang paling tahu. Ni keluar lah salah pun tak tahu. Jadi manis pula. Ada gula ke? Ada manis? Sikit. Okey, patut ada gula. Kesihatan. Baik. Okey, bahasa Arab merupakan percakapan seharian mereka, bahasa percakapan seharian mereka. Bahkan ketika itu bahasa Arab tak rosak lagi. Makna yang benar tentang Al-Quran dan As-Sunnah tertanam kukuh dalam akal fikiran dan fitrah mereka. Tak ada benda yang orang tak tahu sebenarnya. Mereka mengetahui tentang Quran dan sebab-sebab diturunkan satu ayat, tafsiran dan adab-adabnya, juga adab-adab Al-Quran. Oleh kerana faktor tersebutlah mereka tidak memerlukan pengarangan dan penghasilan karya-karya dan buku-buku akidah. Tapi kita lihat macam para tabi'in, para sahabat ajar mereka, dia suruh panggil. Macam Ibn Mas'ud, dia kata sekian dipanggil orang ni, tulis. Ibn Qatadah, yang Mujahid bin Jabr jumpa Ibn Abbas, dia kata tulis. So tulis. Mana sahabat dia suruh, dia tulis. Apa yang aku akan baca ni, dengar, tulis. Yang sebenarnya dengan Ibn Mas'ud, tulis. Sebab turun ayat. So basically para sahabat Nabi pun faham tentang masalah penulisan dan pembukuan ilmu tu. Sebab tu mashaf pun timbul sejak zaman Umar lagi, zaman Abu Bakar lagi, dikumpulkan sekali sebab kebimbangan Umar ketika tu takut Quran hilang. Sebab orang berhafal Quran banyak mati. So Quran dalam hafalan saja. So dia minta pada Abu Bakar kumpulkan Al-Quran. Sebab dia bimbang orang akan datang. Dia orang tak ada masalah. Orang akan datang nanti, dia kata. Memang itu realiti dia. Sebab tu Abu Bakar asal tak nak buat, jadi kau nak buat benda Nabi tak buat. Last sekali Umar tekan, dia pun setuju. Jumpa Zaid bin Thabit, suruh Zaid bin Thabit kumpulkan. Zaid bin Thabit kata, macam mana korang dua nak buat benda Nabi tak buat? Dia ada soal macam tu juga. Lepas tu Umar dengan Abu Bakar kata, untuk kebaikan buatlah. Dengar ada taat, dia buat. So basically
pembukuan tu macam ni lah tajuk ilmu sebenarnya. Asalnya setakat idea yang dihafal, maklumat yang dihafal daripada Nabi SAW, tapi dibukukan kemudian sebab kebimbangan orang akan datang tak jumpa dah kata-kata tadi. Pasal buku lah adalah tulisan, adalah medium pemindahan ilmu yang paling kuat sebenarnya. Zaman sekarang mungkin orang kata video kan, video, audio, tapi zaman dulu sampai sekarang sebenarnya buku. Ustaz bercakap ni, kau tak baca buku nak dapat kat mana? Dia ajar awak macam-macam kan, dia tak baca buku. Saya tak baca buku tak belajar pun, tiba-tiba je pandai. Bismillah. Memang kan separuh orang suka lah, tengah-tengah geng pondok suka ilmu laduni dia panggil. Ini realiti. Pada kita tak ada. Memang ilmu macam dia berkata, wa innamal ilmu bita'allumi, ilmu hanya dengan belajar. Ilmu hanyalah dengan belajar. Baik. Okey, jadi dikata oleh kerana faktor tersebutlah mereka tak memerlukan pengarangan atau penghasilan karya-karya buku-buku akidah. Tak perlu, sebab mereka punya ucapan bila tak puas hati apa, jumpa tanya, tak tahu tentang qadar, jumpa orang sekian, dia tanya, orang tu jawab, cerita apa Nabi cakap, yang kemudian yang seorang tu macam tu juga, tabi'in macam tu juga, belajar macam tu. Cara mereka sentiasa bertanya. Apabila tiba zaman tabi'in, Imam Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri memulakan karangan tentang akidah tauhid. Setelah itu ia mula berkembang pada pertengahan kurun kedua, sebagaimana dilakukan oleh Imam Malik terhadap kitab Al-Muwatta. Imam Az-Zuhri dia kumpulkan hadis tentang akidah. Dia antara yang diserang mula-mula sekali golongan apa? Orientalis. Nak buang sumber Islam. Yang kedua, itu yang bersama dengan Al-Quran, hadis tu buang dia dulu. Sebab dia antara mula mengarang, dan karangan dia sampai pada kita sampai sekarang. Karangan dia sampai pada kita sehingga hari ini. Sebab tu dia cuba serang. Cara samalah. Cara yang sama digunakan oleh golongan orientalis, cara sama digunakan oleh Syiah, oleh golongan Qadariyah, oleh golongan Khawarij. Pertama, buang sahabat dulu. Buang apa sahabat faham, buang kefahaman mereka, lepas tu kita masuk agama, ajaran kita. Tak ada beza, ikut ajaran mana pun. Bila kita bahas, dia akan cubalah cari jalan untuk buang. Mana Quran kita terima, dia kata Quran kami setuju, tapi penjelasan ustaz cakap tu ada ke dalam Quran? Dia cakap, saya kata huruf awak dah baca tu dapat mana? Alhamdu, alif lam ha mim dal, awak dapat mana? Bunyi alhamdu tak ilhimdu ke, ulhumdu ke? Kenapa baca alhamdu? Soalan yang tanya. Sebab awak dapat Quran tu bukan tiba-tiba jawab pejam mata, Quran telah sampai kepada kepala kami. Mana ada? Awak mesti dengar daripada orang sebelum awak, yang dengar sebelum awak, yang dengar sebelum awak, yang dengar sebelum awak, yang dengar sampailah sekali kepada Rasulullah. Tapi sebelum sampai Rasulullah, orang dengar siapa? Sahabat. Tanpa bacaan mereka, awak tak boleh baca Quran tu. Awak tak boleh baca Quran. Ini realiti yang saya perhatikan, banyak orang dia macam hilang sikit bab ni. Dia tak dapat nak pegang. Dia rasa macam kita faham Quran sendirilah. Kan saya pernah tunjuk dulu kan. Mana entah. Rasa macam dah hilang sesemua tadi. Datang balik kenapa? Stop ke? Tak sempat susun balik, berterabur-terabur lah hadis. Okey, Quran Karim. Ni contoh kan. Ni baca. Belum je? Ni, okey. Walahum azabun azim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'uni ni ya kha dal ain waw nun. Ni nun. Ini cerita tu nun tu. Yukhadi'un Allah walladzina amanu.
Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ha. Wa ma yash'uruna, nampak nun. Fi qulubihim marad. Tak cerita dia, tak ada titik, tak ada baris. Awak nak baca macam mana? Kita suruh baca, Quran dah ada. Yang budak kata apa? Ibnu apa dia sebut nama dia? Ibnu Azhar tu kan? Dia lawak dia itulah. Saya kata Quran dah mana? Dia kata Quran dah ada lah. Dia kata Nabi dah dapat Quran. Saya kata Nabi dijamin hafalan buat apa? Kalau dia kata tulisan Quran dah ada, dan hafalan Nabi untuk apa? Ni baca. Titik ba pun tak ada. Ni Bismillahirrahmanirrahim ni. Ni nun. Ni ra. Ni ra. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nampak nun? Dia konsisten Nun kat sini sama, nun kat sini sama. Ra nampak ni. Ni ra. Sama je. Siapa kata? Tak ada. Dia konsisten. Memang konsisten. Maliki Yaumiddin kan? Yaumiddin. Nampak? Ya nun. Ni ya, ni nun. Nampak? Nun tu konsisten rupa macam tu Bukan macam tu. Macam tu. So kalau ikut realiti dia, awak nak baca pun tak boleh. Quran ni tanpa titik tanpa baris, awak nak baca macam mana? Kalau bukan disebut oleh para sahabat kepada orang berikutnya sampai zaman kita, macam mana awak dapat Quran tu? Sebab kadang-kadang orang kata kita ada Quran, lepas tu penjelasan Quran kenapa awak reject? So antara awak dengan Nabi dah terputus lama. Yang datang bawa pada awak Quran ni adalah para sahabat, dan penjelasan Quran oleh mereka kenapa awak tinggal? Ini realiti yang kita lihat. Banyak orang masalah apa ni, dia ambil Quran, dia faham ke cara sendiri. Sebab dia rasakan, dia kata Quran milik semua orang boleh faham Quran. Allah tak tujukan Quran pada semua orang. Memanglah, tapi Nabi penjelas. Bila Nabi jelaskan, awak tak nak dengar, kenapa? Ini banyak gagal bab ni je. Bab mula-mula kalau kita jumpa ajaran sesat ni kan, bab ini tumpu dulu. Quran awak dapat mana? Banyak orang kata ni Quran terjaga. Kau baca, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Awak dapat mana ayat tu? Dengan Quran. Siapa baca je tu? Inna nahnu nazzalna dzikra. Awak dapat mana ayat tu? Ayat Quran lah. Dapat mana saya kata? Dapat mana? Sebab realiti dia, orang yang gagal ni, yang suka nak faham Quran cara sendiri, yang sesat ni, dia akan konon pegang Quran, tapi penjelasan Quran dia tak nak ambil. Sedangkan Quran tu diriwayatkan kepada kita bukan hanya setakat bacaan, bahkan juga apa? Penjelasan. Kena ingat macam tu. Sebab Nabi SAW sendiri, kalau kita lihat kan, macam kefahaman, macam Ibnu Umar, dia belajar Al-Baqarah 8 tahun. Dia orang Arab. Al-Baqarah dia belajar 8 tahun. Sebab apa 8 tahun? Baru mengenal Al-Baqarah, Iqra. Sebab sekali dengan tafsirannya. Para sahabat Nabi SAW dahulu macam tu. Abu Abdurrahman As-Salmi, dia kata, kami dahulu belajar Quran daripada oleh orang mengajar kami Quran, dan mereka kata kami belajar Quran dengan Rasulullah SAW 10 ayat. Kami takkan berpindah 10 ayat yang baru. Mereka kata kami faham ilmu dan amal dalam ayat tadi, bukan pindah 10 ayat baru. 10 ayat belajar dengan Nabi SAW. So dia ajar pada tabi'in cara yang sama. Awak belajar macam mana? Itu realiti pelik lah. Kita kat Malaysia sebenarnya memang ada kepelikan. Orang Arab pun terkejut, orang Malaysia ni boleh belajar baca Quran sedap dan betul dan sedap, tapi tak faham. Orang kata kan, baca pun tak faham, tapi baca sedap. Bakhraj tu, ya Allah kan, macam Arab dah, tapi dia tak faham pun apa dia baca. Pelik. Tapi itu benda tu adalah mukjizat Al-Quran. Allah Ta'ala mudahkan Quran untuk ingatan. Walaqad yassalnal Quran lidzikri, kami telah mudahkan Quran untuk ingatan. Fahal min muddakir, ada orang nak beringat. Memang Quran dimudahkan. Sebab itulah kenapa awak tengok pelik, orang tak faham Quran
tapi boleh hafal Quran. Sebab jaminan dari Allah Ta'ala beri akan mudah. Tak ada agama kat dunia ni penganut ajaran tersebut hafal kitab suci mereka seperti Al-Quran dihafal oleh umat Islam. Tak ada. Panggillah orang apa, Buddha ke, Hindu ke, Kristian ke, Yahudi, tak ada siapa mereka hafal kitab suci mereka macam kita. Ni realiti yang satu benda yang kita kata pemudahan Al-Quran tu memang jelas. Okey. Okey. Setelah itu dia berkembang ada pertengahan kurun kedua, sebagaimana dilakukan oleh Imam Malik terhadap kitab Muwatta. Beliau menyusun hadis berdasar bab-bab yang berkaitan tauhid seperti iman, tauhid, ilmu dan lain-lain. Penghasilan karya berkaitan dengan ilmu tauhid muncul berikutan, berlaku persisian faham dan amalan bid'ah yang membabitkan akidah dan tauhid pada akhir zaman para sahabat. Itu punca dia. Pada orang mula kumpulkan balik hadis-hadis tentang tajuk tauhid tadi, sebab ada muncullah keluar ajaran-ajaran bukan-bukan. Bila dah akhir zaman para sahabat, muncullah Qadariyah, Jabariyah, Syiah sebagainya. Jadi dia kumpulan ni dengan idea masing-masing. Dekat situ mula para ulama ambil keputusan menyalin dan mengumpulkan kitab-kitab yang membincangkan berkenaan dengan akidah dan tauhid, supaya orang tahu ni yang daripada Nabi, ini dari Nabi, ini yang para sahabat belajar, ini yang Nabi ajar, supaya dapat dipertahankan. Okey. Misalnya permasalahan Al-Qadar, orang yang pertama membicarakan mengenainya adalah Ma'bad Al-Juhani yang meninggal pada tahun 80 Hijrah. Okey. Memang kita tahu Ma'bad Al-Juhani dia persoalkan akidah. Dia dapat idea daripada seorang Kristian. Tapi bila Islam dah expand kepada kawasan yang bukan jajahan orang Arab lagi, seorang bangsa-bangsa lain kat dunia ni yang sebelum daripada Islam atau syariat Muhammad datang, mereka sebenarnya dah ada idea tersendiri tentang ketuhanan. Macam pakai sufi kan, pakai baju bulu, tak nak kahwin, tak nak, dia dah ada dah. Zaman tu dah ada dah. Sebelum Islam datang dah ada dah. Bahkan ada para sahabat Nabi yang nak trikonnya tu Nabi sekat mereka, halang mereka. Yang tak nak kahwin, Nabi larang mereka, ingatkan mereka bukan sunnah baginda. Yang tak nak tidur, tak nak ibadat tak nak tidur, hafal Quran, baca Quran tiap-tiap malam, tak nak tidur, Nabi larang. So jadi kat situ kecenderungan tu ada. Tapi kumpulan yang tadi yang kita sebut tadi kan, dia terhasil bila percampuran umat Islam dengan yang bukan orang Arab dengan bukan Arab. Arab dia kosong. Kita pernah terangkan, Arab ni kosong. Dia memang tak ada sistem bahasa, sistem kerajaan tak ada, sistem perundangan tak ada. Perundangan nak berhukum, cari tukang telik. Tukang telik. Pada zaman Quraisy dahulu, atuk Nabi Abdul Muttalib, bila dia cuba dirampas hak Zamzam daripada beliau, daripada atuk Nabi Abdul Muttalib ni, dia pergi bersama-sama kaum dia cari seorang tukang telik atau ahli sihir untuk menjadi hakim bagi mereka. Siapa berhak ke atas Zamzam? Tu bayang tak, ada orang pembesar Quraisy cari tukang telik untuk tanya hukum, mana betul mana salah, berhukum pada ahli sihir dan tukang telik untuk masalah hak harta benda mereka. Tapi realiti itu berlaku. Sudah Arab ni tak ada sistem, tak ada hakim, tak ada sekian, tak ada ini, tak ada itu. So jadi bila diberikan mereka Islam, ini yang beza dia. Macam Abu Hasan Al-Landawi, saya banyak kali sebut ni. So kenapa tak dibagi Islam ni kepada golongan yang dah ada tamadun, yang dah ada, macam Mesir ada tamadun, India ada tamadun, China ada tamadun, Jepun ada, semua ada. Mungkin tanah Melayu dah ada tamadun. Tapi kenapa tak bagi pada bangsa tadi yang ada tamadun? Kan mudah. Pasal bila dapat Islam daripada kumpulan yang dah memang maju, lagi cepatlah perkembangan Islam. Tapi tak, Allah Ta'ala bagi Islam pada orang Arab yang tak ada sistem. Kenapa? Abu Hasan Al-Landawi kata sebab diorang kosong. Sebab apa-apa orang yang lain yang ada fahaman asal, bila macam ni lah, macam ni gelas ni kita minum air teh, kemudian kita dah habis teh, kita ambil air putih tuang tanpa basuh. Bila kita minum, bau, rasa mesti ada ke tak? Dia kata macam tu lah. Sebab tadi bangsa-bangsa lain tadi yang dah ada fahaman asal, bila dimasukkan Islam direct, dia akan campur aduk. Macam kita dengar lah, Islam ala Amerika, Islam ala Eropah, Islam ala Nusantara.
kan. Ada fahaman kata Islam ni Arab lain, Islam kita lain. Cara kita memasukkan satu perkara ke dalam masyarakat, ia mungkin beza. Cara kita bertutur ke, ya, cara kita memahamkan ke, tapi benda basic dalam agama mana boleh tukar. Keluar orang manhaj Melayu, ini manhaj al-sunnah ya, akidah salaf, manhaj kan, manhaj salaf, ini manhaj Melayu pun ada juga. Pelik betul, tak faham saya. Tapi realiti dia benda berlaku macam sekarang dekat Indonesia. Gerakan macam apa, Nahdlatul Ulama, NU, dia mempelopori Islam ala Nusantara. Pernah sekali tu depan Syekh Azhar, kawan tu apa, dia apa yang apa, presiden NU tu, dia bantai tentang tajuk Arab ni macam tu, tapi dia cakap depan Syekhul Azhar. Syekhul Azhar bantai dia balik. Kalau tanpa Arab pun tak dapat Islam, dia kata. Dia boleh cakap tak nak Islam ala Arab, dia kata. Kenapa tak Islam ala Jawa, ala Bugis, ala Banjar? Ini masalah. Sebab realiti dia memang tadi tadi. Sebab tu bila kita dapat lihat, bila Islam dah berkembang sampai Parsi jatuh, Rom jatuh, ketika itulah ideologi bangsa tersebut meresap ke dalam umat Islam. Di situ muncul orang-orang seperti Ma'bad Al-Juhani. Dia mula memperbagaikan, mempersoalkan tentang qadar. Logik ikut akal macam logik. Ayat dia, kalau Allah dah tentukan benda tu jadi, kenapa kita salah? Dan kalau Allah tentukan jadi, kenapa kita nak buat kerja? Sebenarnya para sahabat Nabi dah tanya soalan tu. Bukan zaman dia, zaman para sahabat dah tanya, ada hadis datang. Kan para sahabat tanya, ada khulul jannah bi amalan bima fil kitab. Adakah kami akan masuk syurga dengan amalan kami atau ikut apa dalam kitab? Nabi kata, bal bima fil kitab, bahkan ikut apa dalam kitab. Mengikut dari kitab tu kita. Lepas tu sahabat tanya, falimal amal, amal buat apa? Atau satu riwayat dia kata, afala nattakil ala ma fil kitab wa nada'ul amal, boleh tak kami tunggu apa dalam kitab, kami tinggalkan amal? Nabi kata, la, bukan tidak, malu, beramallah. Lepas Nabi terangkan, kullun muyassarun lima qudira lahu, semua orang dipermudahkan bagi apa ditetapkan untuknya. Awak takkan boleh masuk syurga tanpa sebarang rahmat Allah Ta'ala. Rahmat Allah awak takkan dapat kecuali dengan amal. Kadang-kadang orang kata kita mahu syurga rahmat Allah Ta'ala. Betul. Tapi awak dapat rahmat macam mana? Macam mana awak dapat rahmat? Beli kedai 5 kilo, okey dah. Dapat rahmat macam mana? Dengan amal. Sebab tu dalam Quran dia datang bima jazaa'an bima kanu ya'malun. Balasan, ini syurga ni balasan kerana apa mereka kerjakan. Ayat tu datang macam tu. Sebab amal tadi menjadi sebab belas kasihan Allah Ta'ala kepada kita. Bukti kepercayaan hati kita dengan amal, bukan dengan mulut semata-mata, bukan dengan percayaan hati semata-mata. Benda tu dah ditanya oleh sahabat. Nabi kata semua orang dipermudahkan untuk apa ditentukan baginya. Maksud dia, kalau orang tu ahli syurga, tertulis ahli syurga, dia mudah buat kerja syurga. Lahir-lahir nak dapat imam, lahir dapat imam, hafal-hafal tasrif, hari ni baca besok ingat. Wahumahum ya humahuna. Ingat terus. Serius, tak bohong. Benda ni Allah telah mudahkan, dipermudahkan. Ada orang dipermudahkan untuk buat jahat. Serius. Saya ada kawan tu, pergi mana-mana kan, asyik nampak je benda bukan. Kita punya perumahan tu, memanglah perumahan tu, kawasan tu apa, ada apa, ada amoy-amoy tak college tu, college tak Abdul Rahman menyewa. Budak-budak ni kita pergi kedai juga malam-malam, tak pernah nampak bukan-bukan. Yang seorang ni nampak orang buka baju lah, yang seorang ni nampak sekian lah. Dipanggil, dia ajak kawan tu datang, dah tak ada. Kau lambat, tak ada dah. Yang dia ni asyik jumpa je. Serius. Kadang-kadang bila kita perhatikan diri kita, kita tengok diri kita, kawan kita kan, diri kita sendiri, kita boleh faham tau apa taklah mudahkan untuk kita sebenarnya. Apa taklah mudahkan. So bila pemudahan itu berlaku, awak patutnya kalau nampak macam asal mudah buat jahat, angkatlah tangan, ya Allah selamatkanlah aku, ya Allah tolonglah aku. Itu patut kita buat. Bila kita nampak suatu benda tu ke situ, cepat-cepatlah minta pada Allah Ta'ala. Kalau ada kawan pelik, larilah dari kawan tersebut. Tak pergi duduk dengan dia lagi buat apa?
Dia tak tahulah nanti nasib kita macam mana. Duduk lagi dengan kawan tu. Tak boleh lah. Faham tak? Itu realiti. Semua orang dipermudahkan bagi apa ditakdirkan untuknya. Awak tidak tanya tentang takdir, awak akan tanya dia tentang amal awak. Kan? Amal buat apa? Tanya. Wa qul i'malu, dan katakan Muhammad, i'malu, beramallah. Fasyarallahu amalakum wa rasuluhu. Maka akan melihat Allah Ta'ala amalan kalian, dan Rasulnya akan lihat juga. Beramallah, dia kata, beramallah. Dia orang kita tak nak beramal, tunggulah apa dan kita. Logik macam geng Qadariyah ni kan, macam logik, kalau dah tu buat apa aku nak amal. Tapi soalan ni tak pernah timbul pada para sahabat. Perbahasan ni tak pernah ada. Memang ada zaman Nabi hidup, ada orang tertanya, tapi Nabi jawab dalam kitab. Sebab kitab Allah Ta'ala tak pernah silap. Kan cuba tak faham kan, nanti mungkin ketika bab qadar kita sambung lagi. Cuba macam ni, macam saya kan, katakan saya tulis, ambil kertas ni, dalam kelas kita ambil belajar bahasa Arab kan, minggu depan kita ada exam. Jadi bila kita tulis kan, sebelum exam saya tulis dah gagal, lulus, gagal, lulus. Lepas tu saya tulis nama, tulis sekian, saya letak dekat sini. Okey, lepas tu saya minggu depan tak ada exam, nanti Abu Talha akan tanya. Abu Talha kan tanya soalan. Lepas tu markah akan dapat lah. Okey, lepas tu kalaulah kan saya tulis kat sini, orang nampak dah tinggal kertas ni, nampak saya tulis. Lepas tu salah seorang akak ni pergi ambil kertas. Ini Ustaz Adli tinggalkan hari tu, pasal hari kita exam dia tak ada. Lepas tu dia hilang tak ke mana. Okay. Jadi sekarang ni yang tulis ni Ustaz Adli tulis sebelum kita exam. Lepas tu baca, kau lulus, gagal, samalah. Diorang pun kata, Ustaz Adli jahat lah, kita tak gagal, dia tulis kita gagal. Belum gagal dah tulis gagal. Yang tak lulus lagi pun dah tulis lulus. Ustaz Adli tak adil. Bujuk perasaan pegang kayu. Ustaz Adli tak adil. Bujuk perasaan ikut Khawarij kan. Jadi ni. Okey, soalan. Tuan-tuan gagal sebab saya tulis ke sebab tuan-tuan salah jawab? Takut jawab kenapa? Salah jawab lah. Okey, yang saya tulis ni apa masalah dia? Yang saya tulis ni prediction saya, jangkaan saya, sebab saya tahu tanya soalan. Yang seorang ni bunyi gagak-gagak sikit, gagal. Yang seorang ni tidur, gagal. Saya tengok, saya tahu soalan susah senang. Saya bagi soalan, saya tahu susah ke senang, dan saya tahu anak murid saya yang depan saya ni macam mana. So saya buat prediction. Cuma prediction saya boleh salah, boleh betul. Sebab mungkin yang seorang ni dia tak ada tumpuan dalam kelas, balik rumah dia buka YouTube, belajar bahasa Arab, hafal. Dalam motor pun dia tak earphone. Wah mahum ya mahunna antum orang pun nampak mulut itu kami dengar Quran ke budak ni kan. Tak serius dia buat. Saya tak tahu, saya mungkin silap, tapi tulisan tadi, kalau Allah Ta'ala yang tetapkan, dah tulis orang gagal lulus, ada ke silap? Takkan silap lah. So Allah Ta'ala tahu segala-galanya, tak ada yang silap. Dan tulisan tadi bukan paksa kita, ia adalah maklumat yang Allah Ta'ala tahu tentang segala-gala yang akan terjadi, dan semua terjadi dengan izin dia. Dia izinkan untuk jadi, ya. Bukan maksud dia paksa. Macam saya tulis tadi, saya paksa tuan-tuan untuk gagal ke? Saya paksa? Itu sebenarnya. Jadi konsep yang bila Nabi jawab, dia kata semua orang dimudahkan untuk apa ditulis. Apa tulis tu orang dimudahkan. So Nabi jawab dah sebenarnya. Banyak sebenarnya soalan-soalan, persoalan akidah ni Nabi dah jawab. Tapi golongan ahli kalam, golongan sesat ni, dia tak tengok. Dia tak tengok kepada apa yang telah dijawab. Macam orang yang apa, yang geng-geng apa, ahli kalam, dia tengok. Saya share tu, dia tengok Richard Dawkins yang apa, atheist yang terkenal di UK, yang terkenal lah. Dia tulis buku tentang Tuhan tak ada dan sebagainya. Lepas tu dia ni Richard Dawkins ni, dia ada berbahas dengan seorang macam wartawan kot, tak salah saya. Wartawan ni agak liberal, bukannya apa salafi. Tapi ketika dia orang bahas kan, Richard Dawkins persoalkan tentang tajuk buruk. Dia kata ridiculous, how can you believe your prophet naik
kan, binatang ada sayap, walaupun hadis Nabi tak sebut sayap pun, ada binatang naik sayap, dia terbang. Macam mana kau percaya? Jadi rupanya geng-geng tu, geng-geng ahli kalam ni, dia tak puas hati. Dia kata tengok, Salafi tak boleh jawab soalan ni. Salafi tak boleh jawab. Geng Salafi tak boleh jawab soalan ni. Jadi seorang tu tanya saya kata, Abu Bakar jawab dah. Abu Bakar jawab dah soalan tu. Bila pagi Rasulullah SAW balik daripada Isra Mi'raj, Abu Bakar ditanya oleh golongan Quraisy. Dia datang jumpa Abu Bakar, dia kata, teman kau kata malam tadi dia dah balik pergi ke Baitul Maqdis, balik malam ni juga. Pagi tadi sebelum sahur sampai dah. Abu Bakar kata, dia cakap macam tu? Dia cakap macam tu. Betul lah tu. Itu Abu Bakar dapat gelar As-Siddiq. Ini mutawatir. Syekh Albani rahimahullah kata riwayat ni mutawatir. Sebab apa? Sebab inilah gelaran As-Siddiq dapat pada Abu Bakar. Betul lah tu. Lepas tu dia kata, macam mana kau percaya? Dia datang pergi sana balik dalam satu malam. Abu Bakar jawab. Ni jawapan yang sama diberikan oleh wartawan kepada Richard Dawkins. Abu Bakar kata, aku telah percaya dia lebih jauh dari itu. Aku percaya dia bawa wahyu pagi dan petang. Pagi dan petang datang kepada dia wahyu daripada Tuhan. Itu lagi besar banding tajuk Isra Mi'raj. Macam dia lelaki jawab pada Richard Dawkins, aku percaya dia lebih besar dari itu. Aku percaya dia bawa wahyu lagi dari lagi pagi dan petang. Aku percaya Muhammad Rasulullah. So apa benda masalah nak percaya tentang Buraq tadi? Isu sangat kecil untuk dipersoalkan. Sebab persoalan besar bila kita kata Muhammadur Rasulullah, itu adalah benda sangat besar. Saya kata dengan budak ni, kau tak baca benda ni. Nabi dia Abu Bakar jawab dah. Kadang ada orang zaman kita, dia percaya dia Quran, dia rasa dia kita salah pun tak reti jawab. Ayat-ayat macam ni kan, dia melampau-lampau. Macam ni kat masalah qadar. Muhammad Juhani, kalau dia tengok hadis Nabi dah jawab dah dengan masalah apa itu qadar. Tapi kerana tak merujuk pada hadis, dan timbullah masalah ni. Kemudian permasalahan arian Syiah ini di akhir lepas kematian Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan kemudian sikap keterlaluan terhadap keluarga Ahlul Bait dan fitnah Abdullah bin Sabah yang menjadi kepala kepada Syiah kan. Jadi bila kumpulan ni mula muncul, kat sini para ulama sibuk untuk mengumpulkan balik. Hatta diketahui orang ni ahli sunnah. Tajuk ahli sunnah ni bukan baru zaman Muhammad Ibn Sirin, pada zaman tabi'in lagi dah timbul tajuk ni. Kalau buka mukadimah Sahih Muslim, datang persoalan ni. Saya tengok ada geng-geng Aswaja, dia bawa seorang penceramah di Indonesia. Penceramah ni kata pecahan ahli sunnah dan ahli bid'ah Syiah sebagainya adalah politik, bermotif politik dia kata. Saya kata bukan, sebab benda berkenaan. Yang bercakap ni bukan pemerintah. Yang bercakap ni para ulama di kalangan para tabi'in, macam Muhammad bin Sirin. Dia kata dahulunya mereka menerima daripada semua orang. Cakap dia kalau Rasulullah semua terima. Tapi bila berlaku fitnah, maka diorang kata pada semua yang bercakap, sammu lana rijalakum, beritahu kami siapa perawi kamu. Kamu dapat cerita dari siapa? Dia dapat dari siapa? Dia semua dapat dari siapa? Sampai atas. Dia kata maka dilihat pada ahli sunnah, diambil cerita mereka. Dilihat pada ahli bid'ah, ditolak cerita mereka. Bukan zaman kita, tahu tak? Perbahasan sunnah dan bid'ah ni bukan baru. Zaman tu lagi, siapa terlibat dengan bid'ah, ditolak cerita dia, tak diterima cerita dia. Sebelum itu lagi telah berlaku bid'ah golongan Khawarij. Ini zaman Ali bin Abi Talib lah. Zaman Ali bin Abi Talib berlaku golongan Khawarij yang menghukum kafir kepada orang yang melakukan dosa besar. Maksudnya benda tu kalau kita baca dalam hadis Nabi, kita dapat jawapan tak ada jadi macam tu. Kalau dibaca hadis Nabi, selesai. Tapi kerana tak nak baca hadis, dia baca ikut kefahaman kepala dia je. Baca Quran dia nak faham sendiri. Sebab tu kalau kita nak faham, kalau kita belajar golongan anti hadis, yang pertama sekali adalah Khawarij. Diorang lah barisan pertama anti hadis. Disusul oleh Syiah dan seterusnya. Yang pertama sekali adalah anti hadis tu adalah golongan Khawarij. Setelah itu muncul pula golongan Mu'tazilah. Menerusi Wasil bin Atta, yang dia ni adalah asalnya anak murid kepada Hasan al-Basri, meninggal tahun 131 Hijrah. Beliau telah menghasilkan karya berkaitan beberapa persoalan akidah, menyalahi pegangan para sahabat dan tabi'in. Bahkan beliau telah
keluar daripada ijma' qurun yang terbaik dalam persoalan i'tiqad. Persoalkan tadilah macam masalah apa, azab kubur, masalah apa, masalah Quran kalam makhluk dan sebagainya. Semua tu datang dari dia. Oleh kerana itu tokoh tabi'in bangkit membantah pandangan tersebut dan melakukan perdebatan tentangnya. Setelah itu bermula penghasilan karya tentang akidah ahli sunnah bagi membantah takwilan golongan yang batil dan penyelewengan golongan yang melampau. Karya yang pertama yang dihasilkan setakat diketahui adalah Fiqh Akbar oleh Imam Abu Hanifah. Walaupun kita punya riwayat yang datang tu dipercanggahkan, ada riwayat kata yang ni, ada riwayat kata ni kan, baca tak komplit. Dia kata tak ada, tapi yang paling ni dia yang meninggal pada 150 Hijrah. Antara yang menyusun tentang tajuk, bukan fiqh solat puasa zakat haji ni, dia berkaitan dengan akidah lah. Ia diriwayatkan oleh Abu Muti' Al-Hakam bin Abdullah Al-Balkhi, sebagaimana diriwayatkan juga oleh Hamad bin Abi Hanifah, anak dia. Dia adalah ada juga beberapa pendapat ia hasil karya Abu Muti' Al-Balkhi. Ada kata anak murid dia yang karang. Dalam karya ini Imam Abu Hanifah menetapkan akidah ahli sunnah secara bermanhaj, bersistem, berdisiplin. Beliau membantah pandangan golongan Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah dan juga golongan Syiah. Dia start reject apa benda yang bertentangan. Ia melibatkan 5 bab. Itu pertama qadar, kedua tentang masyiah, kehendak Allah Ta'ala, keempat bantahan terhadap orang yang menghukum orang Islam menjadi kufur kerana melakukan dosa, kelima berkaitan dengan iman. Itu yang 5 bab yang dibincangkan dalam kitab Fiqh Akbar. Dalam buku tersebut juga membincangkan tentang nama, sifat, fitrah, kemaksuman para anbiya, nama para anbiya, sifat, fitrah, kemaksuman para nabi, kedudukan sahabat dan lain-lain persoalan akidah. So itu mana karangan tu basic dia kerana untuk memastikan orang ramai tak terikut dengan ajaran-ajaran yang salah. Jika ada orang mengatakan tokoh pertama meletakkan batu asas tauhid ialah Abu Hanifah, itu adalah benar dan tidak jauh daripada sasaran. Kerana karya Abu Hanifah, karya-karya tentang tauhid yang lain dihasilkan secara bertali arus dengan nama berbagai kitab, seperti kitab Al-Imam oleh Abul Qasim, Al-Iman Abul Qasim pun sama juga, yang mati 224 pun dia rantai-rantai balik pada Abu Hanifah. Ini ada juga yang kita panggil pendakwah pelik, dia bantai Abu Hanifah. Dia kata Abu Hanifah tak riwayatkan hadis, sedangkan kita tahu bahawa setiap orang itu ada bidang ilmu dia. Kalau bukan ahli hadis sekalipun, tapi dia alim dalam fiqah, dia bukan ditolak dalam masalah akidah, dia dalam masalah akidah pun. Masalah persoalan dia bertentang ahli hadis kerana di Kufah dahulu para sahabat tak ramai. Jadi Abu Hanifah dalam waktu dia membesar dan dia melihat keadaan persekitaran dia dan dia cuba menjawab akan persoalan, dalil tidak banyak. So banyak benda yang dia jawab tadi, dia kadang-kadang cenderung kepada akal. Sampai orang kata ahli ra'i, guru dia adalah Abu Hanifah. Sedangkan Abu Hanifah rahimahullah, kalau ikutkan dia punya manhaj adalah hadis dhaif lebih baik daripada pendapat akal. Hadis yang dhaif lebih baik daripada pendapat akal. Itu dia punya kaedah dia. Berbanding dengan yang lain, kias lebih baik daripada hadis dhaif. Dia punya manhaj macam tu, tapi banyak orang tak tahu. Sebab tu kita kata Imam Malik rahimahullah sendiri pernah bertentang dengan Abu Hanifah dalam masalah fatwa dan sebagainya. Tapi bila dia jumpa Abu Hanifah depan-depan, dia puji Abu Hanifah. Dia tahu sebenarnya bukanlah Abu Hanifah seperti yang dijangkakan oleh orang, sengaja mencari jalan untuk meninggalkan sunnah, atau kata tak nak ikut sunnah. Tapi kalau kita ingat, bila ada orang kata macam dia tak riwayatkan hadis, sebenarnya tak penting pun tajuk tu. Sebab balik pada asal, macam imam kita punya riwayat Quran kita baca, cara bacaan kita ambil daripada Hafs daripada Hafs bin Sulaiman Al-Kufi, daripada Asim bin Abi Najud, daripada Abu Abdurrahman As-Salmi, daripada Ali, atau daripada Zaid bin Thabit, daripada Rasulullah SAW. Ini jalan kita. Hafs bin Sulaiman dia dhaif dalam hadis, ijma'. Dia ijma' dhaif dalam hadis, tapi dia apa? Imam dalam bacaan. Jadi ingat, dia imam dalam bacaan. Bab hadis dia semua. Kita tak boleh cakap, tak boleh pandai-pandai pula datang kata macam dia telah tertolak benda. Apa hal? Dia imam dalam kiraat. Kau tak jenuh lagi, kita pantai habis sekali semua baca ikut Hafs
reject sebab dia bukan ahli hadis yang diterima. Ni kita tak belajar usul. Kita tak belajar berkenaan agama dengan betul. Ni masalah dia. Dia seronok sangat. Kadang qasidah sangat, lain sekali jadi qasidah. Okay. Jadi dekat sini kan, macam contoh macam memang karya-karya tentang tauhid yang lain dihasilkan secara bertadarus dengan nama yang berbagai, seperti kitab Iman oleh Abdul Qasim yang meninggal 2004. Ia berterusan sehinggalah ke hari ini. Mana daripada zaman Abu Hanifah tadi, lepas tu ada orang karang lagi sampailah kepada zaman kita. Ia sekaligus menolak tanggapan setengah orang menyatakan tokoh pertama membicarakan ilmu tauhid adalah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang mati tahun 324, dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang meninggal tahun 333 Hijrah. Dia lagi jauh. Dan lebih jauh dia tu, atas dia Imam Syafi'i. Imam Malik bin Anas takkan orang tak ada tauhid, tak ada iman, tak tahu tentang akidah. Yang tahu adalah orang datang lepas tu. Ni masalah lah. Sebab tu kadang-kadang kita kata paling pelik. Orang tu kata Imam Syafi'i bermazhab Asy'ari. Apalah kan? Hatta Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i pun soalan salah. Orang yang ikut Imam Syafi'i punya sistem, dia orang lah mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i bukan mazhab Syafi'i. Imam Malik bukan mazhab Maliki. Satu orang adalah orang yang diikuti. Siapa ikut orang dikatakan bermazhab Syafi'i. Imam Syafi'i mazhab Syafi'i benda je. Dia kata pelik, tak faham kenapa masyarakat Islam kita Malaysia ni fiqah Syafi'i, lepas tu akidah Asy'ari Maturidi, tasawuf Junaid Baghdadi atau Imam Ghazali. Apa ni? Ini realiti pelik. Tapi orang kita seronok. Seronok dia macam seronok lah. Okey, baik. Faedah ilmu tauhid, wallahu a'lam. Banyak lah tajuk dia. Okey, ada soalan? Kenapa serius sangat Mana serius sangat? Ini sengau. Okay. Soalan Ya. Kalau Al-Quran kita memang tak ada masalah. Bukunya dari buku zaman terus. Kalau macam kata Ahmad punya masalah, sebab dia tak tentang daripada hadis, sebab katakan hadis jauh daripada zaman yang sampai. Terus. Kalau buku Muwatta Malik, Imam Malik lahir tahun 90. Terus. Yang awal tadi lah yang Muwatta Malik. Dia kalau tadi Zuhri tadi lah, Ibn Syah Az-Zuhri tadi yang 130 dia mati 131 dia mati bukan, yang mati Az-Zuhri mati jap. Tadi zaman tak dia awal lagi, dia dalam awal 1100. Sebab dia adalah teman seperguruan kepada Umar bin Aziz. Ibn Syihab Az-Zuhri jap. Ibn Syihab Az-Zuhri. Okey. Dia okey. Dia mati tahun 123 atau 124 Hijrah. Tapi dia punya hidup awal tu dalam tahun 60 jap. Dia lahir tahun 53 atau 49 Hijrah. Mana maksud dia kalau kan akhir lepas daripada zaman Ali, zaman Bani Umayyah. Ketika zaman dia macam sebutlah, dia adalah teman seperguruan kepada Umar bin Aziz. Dia antara yang awal yang mengumpulkan hadis-hadis. Masalah Kasih Ahmad tu sebab dia tak tahu bahasa ni lah. Bukan, masalah Kasih Ahmad pasal dia punya sumber hanya Inggeris. Dia tak reti bahasa Arab. Dia dulu pernah, Kasim Ahmad, dia pernah kalah debat dekat sekolah Al-Ulum Al-Syar'iyah Batu 20 Bagan Datuk dengan Ustaz Hashim Ghani daripada Mahad Itibak Sunnah Kuala Pilah. Diorang debat dekat sekolah tu. Tapi zaman tu diorang tak rekod. Tak adalah rakaman, tak ada lah. Tapi saya ingat waktu saya sekolah tu, sekolah Al-Ulum Al-Syar'iyah Bagan Datuk Batu 20 tu, guru-guru saya yang mengajar tu, diorang sebut dah sikit-sikit pasal Kasim Ahmad. Dia kata Kasim Ahmad, kami tanya belajar tafsir apa, tak ada, tak tahu bahasa Arab pun. Ketika dia bahaskan, pasal dia pensyarah universiti, English dia ada, so banyak rujukan dia orientalis.
So dia bina fahaman dia daripada tulisan orientalis. Kalau kita logik akal kita, kalau anda kata kita ambil ilmu bukan daripada ahlinya, contoh katakanlah belajar robotik daripada Kenya, robotik bang, master in robotik mana? University of Kenya. Awak ambil kerja. Yang seorang ni master PhD in kimia ke mana? Universiti Sana'a, Yaman. Kau gelak ada lah universiti tu. Tak realiti dia, faham tak? Bila tak kena tempat, macam mana awak boleh cakap? Satu-satunya problem pada orang macam ni, macam yang tadi Kasim Ahmad dan banyaklah pensyarah universiti yang sesat ni, dia orang tak ahli pun. Pasal bila dia nak belajar, saya tengok macam guru saya dulu, Dr. Abdul Rahman Haji, pakar tarikh Andalus dekat Spain, Spanyol. So dia nak jadi pakar, dia belajar dekat Cambridge, dia pergi duduk dekat Universiti Mat Saleh, kemudian dia belajar sejarah, dia tahu bahasa Itali, bahasa Spanyol, pasal surat-surat tentang sejarah tu dalam bahasa tu. Mana boleh awak jadi pakar sejarah Spanyol kalau awak tak tahu bahasa Spanyol? Itu juga masalah Kasim Ahmad tadi. Awak nak jadi pakar bahasa Arab macam mana? Pakar Quran macam mana? Awak tahu bahasa Arab tak? Gagal. Label jalasa jalasu. Jalasa okey dah hafal, okey alhamdulillah. Okey. Tak realiti dia, tak boleh. Itu realiti masalah Kasim Ahmad tu. Bukan dari awal gagal. Kalau jumpa dengan saya, memang dia akan kata saya belagak Geng-geng yang sesat, yang tak ada basic bahasa Arab ni, jumpa saya bantai 3-4 kali. Ustaz sombong, Ustaz angkuh, dia kata. Ustaz belagak. Kalau tak layak nak bincang saya buat apa? Macam benda ni, ada kawan kita cerita dia dulu ikut Hizbut Tahrir kan, kat Malaysia ada kumpulan dia. Kawan kita ni, dia cerita, dia kata waktu dulu mula-mula Hizbut Tahrir ni mula nak berebak kat Malaysia, geng-geng ni, dia punya ketua dia bla 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 datang jumpa Datuk Dr. Harudin rahimahullah, nak bahas lah, nak bincang. Tahu Datuk Dr. Harudin cakap apa? Tahu bahasa Arab. Semua giling. Tak payah bincang. Nak bincang apa? Realiti dia tak layak. Itu yang Kasim Ahmad sebenarnya dia kalah, menangis dekat sekolah tu. Dia menangis kalah dengan Ustaz Hashim Ghani. Kalau tahu Ustaz Zahir daripada Penang cerita, dia hadir ketika program tu jadi, dia hadir. Kasim dekat sekolah Alun Syariah Batulur Bangan Datuk, perdebatan dibuat di antara Kasim Ahmad dengan Ustaz Hashim Ghani, tapi tak ada rekod, sayang kan. Tapi kalau benda tadi, kalau kita faham kan realiti dia, benda ni sebenarnya dah terjawab lama dah, cuma kadang rekod tak ada, orang tak tahu. Kawan tu dah nangis, orang solat duduk tepi nangis, kalah debat. Dia tak tahu bahasa Arab. Saya tak tahu, yang saya ingat kan ustaz saya tu kerja Jabatan Agama Islam, sampai mungkin dialog dia dengan Kasim Ahmad tu dekat Jabatan Islam. Saya kata tak ada pun kerja Jabatan Islam. Rupanya ketika Kasim Ahmad datang sekolah tu, diorang interrogate dia macam tu lah. Dia tak ada dia punya rujukan semua English. Pelik macam mana orang tu nak faham tentang Islam yang dalam bahasa Arab, yang turun dengan bahasa Arab, lepas tu rujuk bahasa Inggeris untuk rekod. Lepas tu orang Inggeris pula, cerita kelakar dia, bukan lahir zaman Nabi pula. Kalau dia duduk zaman Nabi kan, dia tulis balik, aku nampak Muhammad buat apa. Tak apa juga. Mat Saleh tu orang Inggeris tadi, orang Eropah mana kan, Golziher ke apa sebut nama, Martin Ling ke, orang-orang ni bukan lahir zaman Nabi pun. Macam mana awak ambil dia punya cakap? Ni ada juga saya jumpa orang, dia kata tapi dalam buku ni ustaz, bang, pakcik, ni orang ni lahir zaman Nabi ke? Dia diam, bukan. Habis tu asal dia jadi menang pula atas Nabi? Yang lagi sewel seorang, dia kata, saya kata sewel sebab apa? Dia terima guna kamus. Kamus ni kata. Saya tanya soalan, kamus yang abang baca ni dengan hadis Nabi, mana awal? Dia tak nak hadis. Dia cerita, saya ada sana ni cerita kat saya. Dia cerita kat saya. Saya ingat waktu pergi seorang tu dekat Pengikut Kahar, dekat Keramat. Waktu duduk tu anak saudara saya ada sekali. Lepas tu anak saya kata, bang, saya hafal Quran, saya dengan Nabi ada 46 orang. Daripada Nabi
kepada sekian, sampai guru saya, sampai saya 46 orang. Semua ada chain of narration. Kita je pasal ngaji makcik ngaji kat belakang rumah kita, a'udzubillah kan, kita pun tak tahulah chain sampai mana. Tapi yang diorang belajar betul, kalau macam hafalan Quran, diorang akan ada chain narration dia sampai kepada Nabi, sampai kepada Jibril. Saya punya hafalan sampai macam tu bang, dia kata, cakap dengan kawan tu. Kawan tu diam. Dia ingatkan Quran dia datang terketul macam tu, tanpa periwayatan. Mana boleh. Sebab tu bila kita kata pada asal, cara para sahabat mengajar Quran, cara orang belajar Quran dengan sahabat, benda tu kita faham. Dia ceritakan, dia kata belajar 10 ayat, tak pindah 10 ayat yang baru, melainkan setelah faham ilmu dan amal dalam 10 ayat tadi. So diorang bukan belajar baca sahaja, belajar apa? Tafsiran sekali. Walaupun tak tulis sekali sebelah ayat, ditulis selepas kita untuk apa? Untuk orang kita ni. Adapun mereka pada zaman berkenaan memang memegang dengan hafalan. Dan bahkan bila dengar benda tadi, guru dia masih ada lagi untuk dia tanya balik. So realiti dia benda ni, pada macam Kasih Ahmad, dia bukan masalah dia tak faham, tak, sumber dia asal pun tak betul. Bahkan dia daripada asal tidak layak membahaskan Al-Quran. Pasal reference dia daripada Mak Saleh. Sejarah Quran Mak Saleh, sejarah hadis Mak Saleh. Mana boleh orang tu hidup zaman Nabi ke? Oh, ini Profesor Harvard, Oxford. Mana boleh macam tu? Tu yang kelakar paling pelik kan. Orang kafir tak belajar Islam, agama dia dengan orang kafir. Contoh macam orang Hindu tak belajar Hinduism dengan orang Oxford. Pernah dengar? Sami tu keluar daripada Oxford. Orang Buddha tadi jadi Buddha sebab keluar Oxford. Ada? Tak ada. Orang Kristian tadi jadi ketua padri sebab keluar daripada Oxford. Tak ada. Betul, kenapa pula ada orang kita jadi imam sebab keluar dari Oxford? Sangat gagal. So ini pasal apa tahu? Kita tak realisasi pada awal. Tapi bila saya cakap macam ni, orang kata ustaz ni belagak, dia letak Quran ke benda semua kepada dia je. Saya kata awak layakkan diri awak pergi belajar Quran, belajar hadis dengan cara yang betul. So maksudnya tulisan hadis daripada zaman sahabat dan hadis. Ya. Cuma mereka macam hadis saya sebut tadi, Nabi suruh hafal tapi tak bagi tulis. Bahkan Nabi janjikan syurga. Siapa yang sampaikan balik sebiji, macam mana dia dengar. Hadis ini mutawatir, setaraf dengan Quran. 14 orang sahabat Nabi ceritakan tentang hadis tersebut. So jadi hadis, bukan saya kata memang tak bagi tulis, tapi Nabi suruh hafal. So awak terima yang kata Nabi kata jangan tulis. Okey, awak terima? Dia kata terima. Apa tak terima ni kenapa? Bahkan hadis yang Nabi kata barang siapa tulis dariku sebarang selain Quran, maka padamkan. Bukan hadis mutawatir. Nak main sangat kan? Bukan mutawatir pun. Walaupun kita ahli sunnah, tak kisah mutawatir ke ahad, hatta perawi itu seorang sekalipun kita terima. Sebab Nabi hantar para sahabat baginda mengajar Quran, mengajarkan Islam kepada kampung-kampung seorang-seorang. Bukan datang 50 orang datang ajar. Okey, kami ni mutawatir dengar mutawatir ni. Nak ajar kampung 50 orang datang atau 10 orang datang. Mana ada seorang-seorang. Lepas tu bila geng-geng ahli kalam cuba mainkan, dia kata ini zonni qat'i. Kau ikut mana? Kalau ikut Nabi tak timbul tajuk pun. Orang yang datang, kalau ikut ayat diorang, pasal apa? Perawi seorang, cerita tu kan cerita seorang saja, dan semua orang tak beriman, tak ada masalah. Bahkan Nabi hantar pendakwah ke Yaman kan, pecahkan 10 orang pergi kampung asing-asing. Semua tak masuk Islam, semua tak berdosa. Sebab ya Allah tak mutawatir. Dia ajar aku akidah tapi tak mutawatir. Dia suruh aku percaya engkau tapi tak mutawatir. Ini serialnya golongan ahli kalam. Mana fahaman dia kata kalau hadis-hadis yang ahad tak boleh jadi akidah. So maksud dia siapa-siapa yang terima jalan peribatan satu, maka boleh reject je. Tak masalah dia. Sebab apa? Tak mutawatir. Gagal habis satu dakwah Nabi hantar, semua gagal. Itu realiti. Kita perhatikan benda tersebut. Sebab tu kalau kita perhatikan balik tajuk tentang akidah ni, walaupun dengan satu hadis sekali cukup. Jadi kumpulan tadi dia cuba tolak Quran, dia tolak hadis dengan Quran, dengan hadis juga. Ikut Quran dia gagal. Kalau ikut Quran sebut ayat 44 surah An-Nahl, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan kami turun kepada kau Muhammad Al-Quran untuk kau
sampaikan, jelaskan pada manusia apa turun pada mereka. Quran sendiri kata, Quran ni dijelaskan oleh Nabi SAW kepada manusia. So nak buang mana satu? Lepas tu bila kita kata dalam Quran Allah kata kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ni saya ingat budak tu kata bukan Nabi seorang je kita kena ikut. Kasih Ahmad cakap yang tu, Muhammad is not the only prophet. Tapi soalan, awak dapat mana yang lain? Awak jumpa Ibrahim punya suhuf? Tak jumpa. Ni kenapa awak nak pergi lompat ke sana? Atas kita adalah Muhammad, Nabi yang terakhir. Kenapa nak cari yang atas? Tapi kita solat cara milah Abraham, macam geng-geng apa, Rashad Khalifah. Macam apa, Kasim Ahmad ni dia bukan figure besar. Figure besar yang dalam tajuk ni adalah Rashad Khalifah, seorang lelaki yang dia buat kod 19. Kononnya dia dengan kod 19, Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf, dia kali tolak bahagi dengan ayat ni tu ada, dia konon tarikh ini. Waktu last sekali dia kata aku Rasulullah. Tapi cerita dia lelaki ni, Rashad Khalifah ni, dia solat tau. Cerita kelakar, dia solat. Kalau buka video dan YouTube dia ada solat dia. Tapi time syahadah dia, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tak ada syahadah Muhammad. Dia sebut. So, kita tengok. Tapi solat lagi lah. Banding Kasih Ahmad tak solat Zoom. Dekat Malaysia punya apa, anti hadis yang Arab macam tadilah macam ni, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, kumpulan sesat, Khawarij zaman para sahabat Syiah masih solat lagi. Tahu tak? Yang syaitan Malaysia ni yang kata yang ni makrifat kaki tak solat. Yang sana dengan jatuh akidah diorang teruk sekalipun masih solat lagi. Tahu tak? Mu'tazilah tu masih solat lagi. Dibahaskan akidah diorang rosak, masih solat lagi. Yang kat Malaysia ni bersepah tak solat. Gila apa? Tu realiti macam tadilah, macam kes kan. Dia tak boleh. Kasih Ahmad from the start, kalau jumpa macam ni kan, dia dari start gagal. Saya jumpa orang macam dia juga, 3-4 orang, perbahasan awal dia gagal. Sebab saya akan balik pada basic Quran ni. Awak dapat mana? Bahawa Muslim, dia kata Muslim lah, Quran dapat mana? Quran ni bukan hanya dijamin oleh Allah Ta'ala untuk Nabi tentang bacaannya, Allah Ta'ala jamin juga penjelasannya. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19. Allah kata la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, jangan kau gerakkan lidah kau dengan apa, untuk cepat dapat Quran. Jangan gerakkan lidah kau dengan Quran supaya kau cepat dapatkan ia, sebab Nabi takut terlepas. Maka Allah Ta'ala kata inna alaina jam'ahu wa qur'anah, ke atas kamilah penghimpunan Quran tu dalam dada kau dan pembacaannya semula. Kami jamin. Jangan takut, kami jamin. Jangan sibuk kejar. Jibril tak baca, dengar je dulu. Jangan sibuk ikut. Bukan sini Allah nak jamin apa? Hafalan. Itu saya kata pada budak yang Ibn Azhar, saya kata apa? Kalau Nabi dijamin hafalan, yang awak sibuk tulisan apa? Kalau tulisan dah ada, Nabi boleh baca, dan hafalan tadi Allah Ta'ala jaga sebab apa? Sanukri'uka fala tansa, sanukri'uka fala tansa. Kami akan baca pada kau takkan lupa. Tak apa. Betul tak bagi? Ada saya share. Lama nak share. Tapi pasal ada kerja lain tak buat. Macam itu kan. Apa, mukadimah buku tu tak buat. So jadi bersalah nak buat kerja lain. Nanti kalau tulis lain kan dia kata, Ustaz Lee lain tulis. Benda yang kita bagi tu buat tak buat. Okay. Jadi tajuk dia memang dia gagal gitu. Patut tak kata apa? Faiza qara'na, dengan bacakan Quran itu, fattabi' Qur'ana, ikutlah bacaannya. Dan tersebut thumma inna alaina bayanah, dan ke atas kamilah juga menanggung penjelasannya. So Allah jamin 3 benda untuk Nabi: hafalan, bacaan, penjelasan. Takkan orang tu nak baca, ya penjelasan Ustaz tapi melalui saya, awak Allah Ta'ala Quran, jelas Quran melalui awak. Kadang-kadang dia orang macam Allah jelaskan Quran, Allah jelaskan sendiri. Awak dengar mana? Suara dari langit datang kepada awak. Pasal harap pun gagal. Itu yang bila dia kata Ustaz angkuh. Realiti dia orang gagal dari awal lagi. Perbahasan tentang tajuk ni dari awal dia gagal. Tak boleh nak bahas. Sebab apa? Dia tak layak. Kalau orang katakan saya tak layak, saya bagi tadi lah analogi tadi. Orang kafir pun tak belajar dengan orang kafir tentang agama dia. Kita pula belajar tentang Islam dari orang kafir. Gila kan? Gila kan? Kalau bab lain apa, petrokimia, ini bahagian apa, petroscience. ada saya jumpa tu orang belajar apa, English literature, Universiti Yaman. Realiti tu tak jelas tu apa.
Kalau apa, kalau TESOL ke apa kan, mengajar English keluaran Harvard ke kan, Oxford ke, wah kau tahu linguistik Oxford, kena lah bahasa negara tersebut, bahasa diorang. Betul, saya kata saya sangat impress dengan guru saya dulu, Abdul Rahman Haji, Dr. Abdul Rahman Haji. Siapa beli tarikh Andalus, dia memang sangat ni, dia orang Syria, tapi ketika nak bahaskan tentang sejarah Eropah, bahasa Eropah dia tahu semua. Dia ajar bahasa Itali, surat-surat bahasa Itali kau nak baca macam mana, bahasa Perancis, bahasa Sepanyol, semua dia kuasai. Sebab surat tadi tentang apa jadi dekat Sepanyol, sepanjang sejarah tersebut dalam rekod bahasa berkenaan. So tengok, dia nakkan title tadi, dia pergi dengan jalan dia. Awak nak title Islam, pergilah masuklah universiti yang mengajarkan dengan bahasa dia, bahasa Arab. Ini bahasa Arab, lapas wah mahum je geram tu. Okay, sorry lah, jangan terasa, tapi realiti dia itu, jangan gaduh-gaduh lagi. Pasal lepas level wah mahum dah hafal tasrif, lepas tu boleh tegak sikit. Kalau setakat tak hafal lagi, janganlah. Okay, baik. Okay, wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallam, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.